A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Jadi terima kasih kepada semua yang datang hari ini untuk kita mengikuti usrah IRF yang dah lama sebenarnya kita tertangguh. Last kali rasanya sekitar 2019 kalau tak silap saya. 2020 kita COVID kan, 2021, 2022 dan sekarang 2023 kita meneruskan kembali tradisi IRF sebenarnya. Setiap Ramadan kita akan buat usrah. Kita akan discuss juz amma terutamanya, baca surah juz amma dan kita discuss apa intipati yang terdapat di dalam surah juz amma. Dengan tafsir utama kita, The Message of the Quran, yang tulis oleh Muhammad Asad, itu rujukan utama. Kemudian kita akan discuss lah macam mana. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Ali Muda, Director RF, yang akan membahaskan, menafsirkan, membincangkan surah Al-Insyiqaq. Jadi hari ini kita akan usrah kita hari ini akan membicarakan surah Al-Insyiqaq, surah ke-84 dalam Al-Quran yang menurut Muhammad Asad kemungkinan ia adalah antara surah yang terakhir diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ada satu hadis Nabi, Nabi bersabda mafhumnya, barang siapa yang nak merasai hari kiamat, maka bacalah 3 surah, iaitu Iza Syamsu Kuwirat, Iza Sama'un Fatarat, Iza Sama'un Syaqqat. 3 surah Nabi kata kalau nak rasai macam mana kiamat, iaitu surah At-Takwir, yang kedua surah Al-Infitar, yang ketiga surah Al-Insyiqaq yang kita akan bicarakan hari ini. Yang mana kalau kita baca terjemahannya pun kita akan nampak macam mana bayangan Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan hari kiamat dan nasib orang yang baik dan orang yang jahat, orang yang buruk atau orang zalim sebagainya. Macam mana surah amalan atau amalan diberikan kepada mereka di hari kiamat nanti. Sangat dahsyat. Dan jadi hari ini kita akan bicarakan surah Al-Insyiqaq. Jadi sebelum kita teruskan kepada format hari ini, kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Insyiqaq. Kemudian kita akan teruskan dengan bacaan terjemahan bersama nota kakinya, dan kemudian saya akan serahkan pada Ustaz Ali Muda untuk membicarakan, mengupas surah ini. Jadi pertama kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Insyiqaq. Saya akan bacakan daripada ayat pertama sehingga ayat terakhir, ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Jadi begitu surah Al-Insyiqaq daripada ayat 1 hingga surah ayat 24. Jadi seterusnya kita akan pergi terlebih dahulu kepada bacaan terjemahan serta nota kaki yang dihuraikan oleh Muhammad Asad. Jadi saya persilakan Ustaz Ali Muda untuk bacaan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang mencurahkan kasih sayang. Idza samaa'un syaqqat, apabila langit terpisah. Jadi nota kakinya, pada waktu datangnya hari akhirat dan bermulanya realiti baru pada kenyataan dan persepsi manusia. Ada tempat diterjemahkan sebagai terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat, mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Lihat surah 20 15 hingga 17. Surah 20 1 pasal 5 1 7 ni surah Taha Surah Taha. Jadi kalau kita memahami cara tafsiran Muhammad Asad, tafsirannya adalah dikatakan tafsirul Quran bil Quran, mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran, iaitu tafsiran satu ayat Quran dirujukkan kepada ayat yang lain. Dengan itu kita tak boleh hanya bergantung pada tafsir juz sama ni, kena baca keseluruhan 3 jilid 30 juzuk daripada Muhammad Asad, barulah kita memahami di mana dia rujuk kepada surah Taha itu. Kalau di sini dikatakan dirujuk kepada surah Taha ayat 105 hingga 107. Ayat ini 105 hingga 107 menceritakan tentang bagaimana bumi diratakan pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat itu bagaimana bumi diratakan. Boleh teruskan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, serta mengeluarkan apa yang di dalamnya, iaitu bumi mengeluarkan isi perutnya dan menjadi kosong sepenuhnya. Nota kaki 3, hilang kesemua realitinya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wa adzinat li rabbiha wa haqqat, mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Ini ulangan ayat yang sama dengan ayat 2 ya. Maksudnya langit dan bumi keduanya patuh pada perintah Tuhannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Kemudian, wahai manusia, engkau yang telah bersungguh-sungguh berpenat lelah dengan sedaya upaya
menuju pada Tuhanmu, dan pasti kamu akan menemuinya. Okey, nota kaki 4, suatu gambaran tentang kenyataan hidup manusia di dunia, sama ada seseorang menyedarinya ataupun tidak, bahawa kesedihan, keperitan, pekerjaan yang membosankan dan kerisauan sentiasa mengatasi saat kebahagiaan sejati dan kepuasan. Oleh itu, situasi manusia digambarkan sebagai berusaha keras untuk sampai kepada pencipta, iaitu kepada saat seseorang bertemu dengannya setelah dibangkitkan. Maksud daripada ayat ni adalah ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqin. Dalam erti kata bahawa kebanyakan daripada ataupun most of the time manusia berada dalam kesusahan. Sama ada kita ketahui ataupun tidak, kesusahan adalah lebih banyak daripada kegembiraan kita. Itu yang cuba dinyatakan bahawa it is our journey dalam menemui Tuhan kita, menemui Rabb. Kita berada dalam kesusahan yang amat sangat. Tidak ada orang yang akan mengatakan bahawa dia berada dalam kegembiraan dalam setiap ketika. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan bagi sesiapa yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihitung dengan perhitungan yang ringan dan akan dapat kembali kepada golongannya dengan sukacita. Okey, nota kaki 5, orang yang kelakuannya di dunia melayakkannya dipanggil benar lagi adil. Lihat nota 12 pada surah 69 ayat 19. Manakala Surah 69 ayat 19 ni adalah surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ayat ke-19. Okey, nota kaki 6, pengertian literal kaumnya iaitu mereka yang sepertinya berbuat baik dalam kehidupan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Tetapi sesiapa yang diberi catatan amal dari sebelah belakangnya, maka ia akan meraung-merayu kebinasaannya, dan ia akan masuk dalam bakaran yang marak menjulang. Okey, nota kaki 7. Sekali pandang, ini dilihat bertentangan dengan surah 69 ayat 25, di mana telah dinyatakan bahawa catatan orang-orang yang jahat akan ditempatkan di tangan kirinya. Bagaimanapun, dalam kedudukan sebenar, ayat ini menerangkan perihal pendosa yang terkejut dengan catatannya, dan dia mengharap supaya catatan itu tidak akan pernah ditunjuk padanya. Merujuk pada surah 69 ayat 25 sehingga 26. Dengan perkataan lain, keengganannya untuk melihatnya dilambangkan dengan kemunculan di belakang dirinya. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dalam kehidupannya di dunia, ia hidup bersukaria di kalangan kelompoknya, kerana sesungguhnya ia tidak pernah menyangka akan kembali kepada Tuhannya. Nota kaki 8. Pengertian literal kaumnya itu adalah golongan yang sama cenderung melakukan dosa. Silang rujuk dengan nota 14 pada surah 75 ayat 33. Bila dikatakan surah 69 itu adalah surah Al-Qiyamah, Surah 75. surah 75 ni surah 75 adalah surah surah 75 adalah surah Al-Qiyamah. Jadi surah tadi saya sebut surah apa? Nombor 9. 9. Dan 9 adalah Al-Haqqah. Haqqah. 75 qiyamah. Okay. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat keadaannya.
fala uqsimu bisyafaq. Maka sekali-kali jangan aku bersaksi demi cahaya mega yang sementara selepas tenggelamnya mentari. Wal laili wa ma wasaq, dan malam serta apa yang perlahan-lahan ditutupinya. Wal qamari idza tasaq, dan bulan apabila cahayanya penuh menjadi purnama. Baik, nota kaki 9. Di mana Tuhan bersaksi dengannya suatu fakta bahawa kejadiannya tidak pernah tinggal tetap. Kerana setiap sesuatu bergerak dari suatu keadaan kepada keadaan lainnya, pada setiap saat menukar bentuk dan halnya. Suatu fenomena yang secara tepat diterangkan oleh seorang ahli falsafah Yunani, Heraklitus, dengan frasa pantare. Maksudnya, kesemuanya itu sentiasa mengalir. Dia berarti kata yang lain bahawa kesemua perkara dalam dunia ni adalah daripada satu fasa kepada satu fasa yang lain. Termasuklah segala bulan, planet. In fact, sains mengatakan bahawa matahari, masa zaman dahulu kita belajar masa matahari itu tetap, planet dan bulan semua mengelilingi matahari. Tapi apa yang diketahui dari segi astronomi sekarang, matahari juga akan mengelilingi dalam paksinya sendiri. Ya. Planet mengelilingi matahari, mengelilingi matahari mengelilingi paksi. Semuanya bergerak. Semuanya bergerak dengan sendirinya dengan melalui fasa-fasa itu. Begitu juga manusia. Bermula daripada janin sehingga dilahirkan bayi, adolescent, young adults dan sebagainya. Ya. Jadi kesemuanya melalui fasa sehinggalah kita sampai ke fasa yang akhir. La tarakabunna tabaqan an tabaq. Walaupun begitu, wahai manusia, kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat. Nota kaki 10. Atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, menurut Zamakhsyari, iaitu dalam perjalanan yang sentiasa maju, kandungan, kelahiran, pembesaran, penuaan, kematian dan akhirnya kebangkitan. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman dengan kehidupan yang akan datang? Dan juga apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu tunduk sujud. Nota kaki 11. Oleh kerana pergerakan tidak berhenti setiap yang wujud dari satu tahap ke tahap yang lain, atau dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, sejajar dengan peraturan asas yang jelas dalam setiap kejadian, adalah tidak munasabah untuk menganggap bahawa manusia sahaja yang terkecuali dan perubahannya itu akan terhenti ketika ia mati, yang tidak diikuti oleh perubahan kepada keadaan kehidupan yang lain sesudah itu. Nota kaki 12. Melihat bagaimana begitu konsisten ia menekankan tentang peraturan Tuhan akan perubahan yang berlaku dan kemajuan dalam setiap yang wujud. Balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un. Bahkan tetapi mereka yang menafikan kebenaran telah mendustakan keterangan suci ini, sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Nota kaki 13 dan yang terakhir, maksudnya keengganan mereka untuk mengakui tanggungjawab mereka kepada Tuhan. Fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya dalam kehidupan mendatang, kecuali daripada mereka yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. Jadi begitulah terjemahan bacaan surah Al-Insyiqaq beserta terjemahannya, yang mana kita tengok sebaca terjemahan pun kita akan nampak betapa macam mana suasana hari kiamat itu sendiri dan apa yang akan berlaku. Kita baca pun dah rasa gerun, jadi apa lagi yang akan berlaku pada realitinya pada masa akan datang bagaimana. Jadi tanpa buang masa,
Saya serah kepada Ustaz Ali Muda untuk menghuraikan surah Al-Insyiqaq. Baik, surah ini dikatakan surah Makkiyah, itu turun ketika periode dakwah Nabi di Makkah, dan dikatakan juga di antara surah yang terakhir sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Kita dapati tafsiran surah-surah Makkiyah ini dia tidak panjang. Ibn Katsir sendiri pun tidak panjang, Qurtubi ke, sebab dia tak ada khilaf. Pasal akidah tak ada khilaf. Ya, tapi bila surah itu melibatkan hukum hakam, muamalat ke, munakahat ke, ya, atau apa-apa hukum lagi, maka dia banyak khilaf, akan panjang. Ya. Jadi ayat demi ayat dalam surah ini adalah penegasan demi penegasan. Ketika itu dakwah Rasulullah SAW adalah untuk menghadapi golongan yang tidak percaya kepada kebangkitan. Mereka percaya pada Allah. Bahkan dalam kalangan mereka ramai bernama Abdullah. Bapa Nabi sendiri pun bernama Abdullah. Ya. Bila ditanya kepada mereka, siapakah wa in saltum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, mereka kata Allah. Tetapi oleh kerana jauhnya mereka daripada dakwah Nabi sebelum itu, ya, tidak berhubung, ya, antara dakwah Nabi Isa sebelum sampai kepada mereka, dah rosak dulu ajaran Nabi Isa itu, ya, sekitar 5 abad, ya, 570 tahun baru kelahiran Rasulullah, ya, Nabi yang terakhir. Maka akidah yang telah dirosakkan oleh pengikut-pengikut ahlu kitab Nasrani, ya, tidak sampai, ya, kepada orang Makkah. Walaupun mereka itu percaya kepada Allah dan mereka menyebut nama Allah, dalam masa yang sama mereka percaya kepada orang-orang soleh yang dipatungkan, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Itu dikatakan sebenarnya orang-orang soleh zaman dulu. Mungkin juga mereka membawa ajaran yang benar, ya, orang yang dihormati. Maka oleh kerana mereka rasa hormat, maka secara turun-temurun mereka nak abadikan, ya, orang-orang soleh ini dalam bentuk patung, dan mereka pun menganggapnya sebagai medium antara mereka dengan Tuhan, dengan Allah. Mereka nak meminta, mereka minta pada patung. Mereka berhujah. Bila Nabi seru mereka supaya meninggalkan patung-patung, mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tak sembah patung-patungnya, melainkan tujuan kami supaya mereka mendekatkan kami pada Allah, menjadi orang tengah lah. Ya. Patung ni bawa doa kami kepada Allah. Ya. Ini yang dikatakan syirik. Ya. Walaupun mereka mengiktiraf Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka percaya ada kuasa lain, ya, yang mereka percaya semata-mata. Tiada bukti-bukti saintifik, bukti la yanfa, la yadur wa la yanfa, tak boleh memberi mudarat, tak boleh memberi manfaat. Batu yang tak boleh bergerak pun, ya. Tapi oleh kerana syaitan menghiaskan kepada manusia, ya, lama-lama turun-temurun nenek moyang, dan kerap mereka berhujah dengan nenek moyang, ya, golongan yang tak mau berubah, mereka berhujah dengan aba awalin, bapa-bapa dulu, keturunan kita. Ke orang yang membawa ajaran baru, Nabi Muhammad SAW, ya, cuba ditolak, diketepikan dengan tuhmahan pembawa ajaran sesat, ya. Sedangkan mereka sendiri tiada bukti, mereka tiada apa-apa kitab yang mengesahkan bahawa patung-patung yang mereka sembah itu boleh menyelamatkan mereka. Sedangkan patung itu adalah batu, kayu yang mereka pahat, mereka ukir menjadi
patung untuk disembah, dan ada perniagaan, ya. Hal sembahan patung, mempercaya kepada patung ini bukan saja orang Quraisy Makkah, ya, semenjak zaman Nabi Ibrahim lagi, ya. Allahu a'lam, mungkin zaman itu syaitan, ya, mudah mengawalkan manusia, di samping kerana keturunan turun-temurun menerima, mereka takut, dan mungkin juga ada perkara-perkara pelik yang berlaku, sihir mungkin juga, ya, dalam kalangan penyembah berhala wathani pada zaman ini. Tokoh-tokoh kuil-kuil tu, terutama yang ada dikatakan kalau kita kacau dia akan ada jinnya, ya. Memang tak dinafikan, ya, ada perkara yang magic boleh berlaku, ya. Jadi mungkin juga kepercayaan mereka ketika itu untuk menunjukkan bahawa patung tu ada kuasa magic, ya. Ada perkara pelik yang berlaku bagi orang yang cuba untuk keluar daripada aliran itu. Jadi mereka ini di samping mereka menyembah patung sebagai kononnya orang tengah antara mereka dengan Allah, mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan. Oleh sebab itu mereka zalim. Siapa yang kuat, yang kaya, dia sentiasa benar. Orang yang kuat dan kaya sentiasa benar. Undang-undang berada di tangan mereka. Dan bukan saja di peringkat individu, ya, dalam kelompok Quraisy itu sendiri menindas perhambaan yang teruk, ya. Dalam kalangan kabilah-kabilah kecil, Quraisy itu kabilah Arab yang besar, dalam tu ada kabilah-kabilah kecil lagi. Mana-mana kabilahnya lemah akan diserang dan dirampas harta dan anak-anak dara mereka. Itulah kehidupan zaman jahiliah. Sebab mereka tidak percaya bahawa perbuatan mereka itu akan dibalas, dicatat oleh malaikat, ya, dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah cara mereka berfikir, ya. Dan kita dapati surah-surah Makkiyah ni dia banyak mengajak kita berfikir logik. Adilkah manusia, ya, yang jahat, yang menindas orang, tiba-tiba nanti dia mati begitu, hilang begitu saja, jadi habuk, jadi tanah saja? Itu tidak adil. Jadi Allah yang mereka telah sedia ada percaya, ya, melalui nabinya, dengan mukjizat Al-Quran, dengan kekuatan bahasa Al-Quran yang mereka, kita mungkin kita dengar, kita tak rasa lah, kita tak tidak terasa, sebab ini bukan bahasa kita. Tapi orang Arab sendiri bila dia dengar Al-Quran, kalau mereka dengar syair orang Arab sampai sekarang pun, boleh tengoklah YouTube, syair, mereka punya sambutan tu Allah Azim. Kalau Quran tu ya baca Jantaranum, boleh tengok kan, dia punya gila, terlampau indah, tak boleh mereka nak cabar. Itu antara ijaz Al-Quran, ya. Walaupun cuba dibuat oleh beberapa orang, ya, mereka je cuba buat dengan surah Difda', surah katak kan, untuk challenge surah Al-Fil. Tapi mereka sama-sama ketawa. Tak ada keindahan, ya, Al-Quran itu, ya. Dan supaya mereka percaya bahawa apa yang Muhammad bin Abdullah, yang mereka sudah saksikan sepanjang hayatnya selama 40 tahun, mereka sendiri menyaksikan bahawa orang ini tak pernah berbohong, tak pernah sakiti orang, tak pernah mengambil hak orang lain, tak pernah menipu orang. Ke pemuda itu, yang itu jugalah yang mengajak mereka kepada tauhid, meninggalkan sembahan berhala dan beriman kepada Allah secara total. Allah suruh mereka meminta beribadat
terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang medium. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Apabila hamba aku meminta daripada aku, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, aku ni dekat. Dalam ayat lain Allah kata aqrabu ilaika min hablil warid, aku dekat kepada kamu, lebih dekat daripada urat leher kamu sendiri. Dan dia Maha mendengar. Jadi minta dia terus, tak perlu orang tengah, tak perlu kepada patung berhala, tak perlu kepada bomoh, tak perlu kepada padri. Inilah ya, satu ajaran tauhid yang benar-benar ya, betul-betul tauhid. Tauhid ni monoteism, tidak memberi sesuatu hak ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesiapa sahaja, tidak perlukan appointment, tidak perlukan perjanjian, bertemu janji untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Terus. Ya. Tapi kenapa? Ya. Dalam ayat berapa ya ada Allah persoalkan. Fama lahum la yu'minun. Apa hal mereka tak beriman? Apa alasan mereka bersikap tak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, yang mereka sendiri terpengung, tenganga mereka dengarnya, kehebatan bahasa Quran tu. Tak boleh siapa-siapa pun mencabarnya, tapi mereka tetap tak mau. Ya? Jadi di sini kalau kita baca sirah, sebenarnya mereka penduduk Makkah, dia ada dia punya macam piramid dia. Orang kaya berkuasa paling atas, ya? Dan ada golongan pertengahan, golongan bawahan, ya? Rakyat. Last sekali hamba. Yang atas ni bukan setakat mereka nikmati kuasa, tapi kekayaan. Kekayaan dan kemewahan. Bahkan pemimpin-pemimpin di Makkah itu sama ada yang kerja kabilah dia jaga air untuk orang buat haji kan, satu bisnes. Ada yang pakaian, ada yang jaga kunci Kaabah, ya, berbagai tugasan. Itu semua menjadi sumber pendapatan kepada mereka. Dan mereka khawatir apabila mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, sudah tentu kedudukan yang lama mereka tak nikmati. Ya. Sebab bila perhambaan tiada lagi, bila tiada orang-orang yang paling bawah yang mereka perhambakan. Biasa perhambaan ni orang manusia yang digunakan tenaga mereka, dikerah tenaga mereka, diperah untuk menyenangkan tuannya, suruh buat kerja sampai mati, tak ada gaji, diberilah makan lebih kurang supaya tak mati dan kan. Jadi tujuan perhambaan itu sendiri untuk penindasan itu untuk mengumpul kekayaan. Maka itulah dalam sirah menceritakan kenapa mereka tak mau beriman, walaupun orang kata dalil yang diberikan, orang yang membawa, mereka tiada hujah lagi untuk menolak segi kebenaran Muhammad bin Abdullah itu. Bukan setakat dia baik, bukan setakat dia suci, tapi dia juga sangat membantu masyarakat. Ini bezanya. Ya, antara pendakwah dengan hari ini, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah kepada orang Makkah itu, selama hampir daripada umur kanak-kanak, dikenal sebagai budak baik, suka bantu orang, sampai kepada kahwin dengan Khadijah umur 25, dan dilantik menjadi
Rasul ketika umur 40 tahun memang dikenali sebagai orang yang suka membantu orang, ibu tunggal, anak yatim. Buat baik. Dia bina hubungan dengan semua orang. Sedangkan ketika itu mereka tu musyrikin, penyembah berhala. Ya? Dan beliau memang tak suka menyembah berhala. Dan sebab tu ada waktunya beliau pergi ke Hira, Gua Hira untuk bersuluk, ya, mencari Tuhan sampai diterima wahyu. Jadi dalam ayat-ayat Makkiyah ini selalunya Allah berhujah kepada orang-orang Arab Quraisy ketika itu yang degil, tak mau beriman, ya. Maka ayatnya jelas, tegas, ya. Dan biasanya tafsirannya tidak ada polemik, tidak ada ialah benda perkara akidah ni perkara usul, dia tidak ada khilaf, kecuali ada yang furu' akidah tu ada jugalah. Tapi kalau perkara usul fundamental, akidah ni dia tak ada khilaf, ya, tentang kebangkitan semula, ya. Di kalangan orang Islam lah, ya, tiada khilaf. Jadi kesimpulannya begitulah, ya, surah-surah Makkiyah ini. Apa pula relevannya untuk kita pada hari ini, ya, umat Islam pada hari ini, ya. Perlu juga umat Islam bukan setakat membaca, melakukan, tapi ayat-ayat ini mencetuskan perkara-perkara yang pasti yang akan datang, kedahsyatan yang dikatakan bahawa kedahsyatan ini akan dialami oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang beriman, mereka akan dimatikan dahulu sebelum berlakunya hul ataupun kedahsyatan kiamat. Jadi Allah menyebutkan fenomena langit terbelah, ya, bergulung, jatuh berkeping-keping, ya. Gambaran tu banyak di dalam surah lain pun, ya, banyak lagi. Dan bukit, gunung ni sini sebut diratakan kan, tapi ayat tempat lain disebutkan dia menjadi macam apa, dia meletup, pecah gunung, bukit tu daripada ketul-ketul sampai jadi habuk, akhirnya rata semua sekali. Itu gambaran fenomena di akhir zaman. Allah mulakan ayat-ayat itu dengan gambaran itu untuk menggetarkan hati manusia yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Ustaz Ali Muda. Sebelum kita buka pada discussion, saya tambah sikitlah daripada ulasan Ustaz tadi, yang mana saya melihat macam Ustaz cerita tadi secara panjang lebar tentang konteks masyarakat musyrikin Mekah pada ketika itu yang menyembah berhala dan mereka tak percaya pada hari kiamat. Jadi saya teringat pada buku Major Themes yang of the Quran yang saya bedah sebelum ni itu, yang mana Fazlur Rahman bagi konteks masyarakat Mekah pada ketika itu, kenapa Islam datang untuk melawan kepercayaan politisme ni, pemberhalaan ini. Kerana selain faktor akidah, tetapi juga faktor moral, yang mana pada ketika itu penyembahan berhala ini dia mewujudkan kasta sosial. Dia menjadikan masyarakat itu dalam keadaan berkelas. Dia menjadikan masyarakat itu dua sikap, dua perangai. Pertama, golongan elit akan sentiasa mengumpul kekayaan, manakala golongan ataupun miskin akan terus miskinlah, ditindas, dijadikan hamba dan sebagainya. Dan yang kedua, sikap mereka yang suka menzalim, suka menindas. Pertama, suka mengumpul kekayaan, yang kedua suka menindas. Jadi kepercayaan berhala itu menjadikan struktur masyarakat itu berada dalam keadaan begitu. Kerana
kalau kita tengok secara sosiologinya, yang sembah berhala ni adalah orang elit. Orang yang dalam yang ada kelas. Manakala orang-orang miskin, dia sebenarnya lebih kepada animism sebenarnya. Dia macam kalau kita dengan dulu kan orang asli sama pokok sebagainya. Yang tu sebenarnya kepercayaan orang kelas bawahan ni, dia lebih pada animism. Dia lebih kepada mempercayai ada unsur gaib yang ada pada alam. Pada pokok, kalau mereka bersyukur kepada haiwan, mereka sembah haiwan sebagainya. Tapi berhala ni bukan saja zaman Arab sebenarnya, tapi terkehadapan pun di benua lain pun kebanyakan yang menyembah menyembah berhala adalah golongan atasan. Kerana Tuhan adalah bilik orang-orang kaya. Orang-orang miskin ikut saja orang kaya. So kelas itu diwujudkan sebegitu. Jadi Islam datang, dia nak meruntuhkan kepercayaan sebegitu. Kerana di bagi Islam, semua orang adalah sama. Tidak ada darjat di sosial itu, tidak menentukan darjat di sisi Tuhan. Jadi surah Al-Insyiqaq ini adalah satu amaran kepada kaum musyrikin Mekah ini yang tak percaya kepada hari kiamat ni, supaya mereka sedar bahawa apa yang kamu buat hari ini akan dibicarakan di akhirat nanti. Dan kalau baca surah Al-Insyiqaq, memang macam Ustaz kata tadi, memang bahasa dia tajam. Bahasa cara Allah SWT cerita apa yang berlaku akan datang, macam mana huru-haranya dunia, macam mana nasib orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, dan ke mana mereka akan pergi. Dengan bahasa yang dengan mara apinya, menjulang apinya sebagainya, bumi akan musnah. So itu satu gambaran yang sangat huru-hara dan menunjukkan bahawa kalau kamu tak percaya lagi benda ni, kamu akan rasa nanti apa kesudahan kamu pada masa akan datang. Jadi itulah saya tak nak panjang. Jadi nanti saya nak jadi ustaz. Kerana ustaz kita ustaz Ali muda yang akan menjadi pembicara utama. Jadi secara rumusannya itulah kerelevanan macam okey, apa kerelevanan untuk kita baca ni ialah untuk kita sedar bahawa apa yang kita buat hari ini akan dibicarakan nanti. Kalau kita tak percaya, tunggu. Dalam ayat lain Allah mencabar, tunggu apa akan jadi kalau kamu tak percaya, tunggu nanti apa akan jadi. So surah ini memberi amaran untuk kita menjadi orang yang baiklah hari ini dan tahu beza antara baik dengan buruk. Dan tu sajalah sedikit tambahan. Sekali saya buka pada soalan ke, perbincangan ke. Dah. Ustaz tambah. Saya cuma nak tambah sikit. Kalau kita baca tafsir Said Qutb Fizal Quran, Said Qutb menerangkan sebalik ancaman dan cerita-cerita tentang apa yang akan berlaku di hari akhirat. Di situ ada satu kita katakan ketukan Allah kepada hati manusia, sama ada yang beriman atau tidak beriman, itu dengan kata-kata yang lembut. Ya ayyuhal insan, wahai insan, wahai manusia. Jadi bagi saya Qutb itu adalah satu perkataan yang lembut untuk Allah cuba sedarkan akan mereka yang tidak sedar. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu berada dalam kesukaran yang amat sangat menuju kepada Tuhan, dan kamu pasti akan menemui Tuhan. Dan dengan kata yang lain bahawa ini adalah apa yang dikatakan sebagai yang telah ditabiatkan untuk berlaku kepada setiap daripada kita. Ya. Setiap daripada kita berada dalam perjuangan untuk menuju kepada Tuhan yang menciptakan kita. Sama ada kita yakin ataupun kita tidak yakin, seperti orang musyrik yang tidak yakin tentang
keberadaan Tuhan itu adalah satu peringatan untuk kesemua yang beriman ataupun tidak beriman. Ya Allah. Terima kasih. Jadi kalau tak ada apa-apa, mungkin Ustaz ada terakhir ke apa benda nak tatuk sebelum kita tutup usrah kita hari ini? Baik. Okey. Saya baca Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, saya rasa surah tu lebih menakutkan. Pasal dia lebih, lebih, dia punya explanation lebih hebat lagi. Dia lebih detail pada saya. Maknanya dia divided into different sort of humans, kan, yang baik, yang tak baik. Kan tadi lah kita cakap punya penerangan tentang kejadian masa hari kiamat tu yang menakutkan kita. Maknanya tentang apa, rasa dahaga, rasa macam-macam lah yang memang kita rasa memang kita patut sedar dari sekarang. Tapi kadang-kadang itulah kita mesti biasa kan. Tapi saya surah Al-Waqi'ah ni memang begitu apa, pada saya menakjubkan lah. Pada saya it's very effective. I really like that surah Al-Waqi'ah. Saya melihat dari segi ialah sepatutnya orang Islam membaca surah ini, dan kita sekarang ni tak ada masalah, tak faham bahasa Arab pun banyak terjemahan kan, English, bahkan semua bahasa ada. Saya kerap kali saya berfikir kenapa orang Islam ni tidak jadi paling baik? Ya? Ayat tentang iman, tentang balasan, tentang neraka, tentang syurga. Tapi secara umumnya kenapa orang Islam tidak jadi sebagaimana yang ayat sebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Yang generasi pertama generasi sahabat Nabi. Tapi selepas itu dia semakin jauh. Dan akhirnya tiada beza. Beza dengan orang bukan Islam, dan dalam banyak aspek orang bukan Islam lebih baik dari segi akhlaknya, dari segi hormat pada orang lain. Jadi apa yang nampak sebenarnya, Nabi bukan mengajak kepada iman semata-mata. Kalau kita mendalami dakwah Nabi itu, dia sebenarnya bukan hanya ajak beriman, tapi ada sokongan sosial. Nak menjadikan orang baik ni tunjuk contoh teladan sampai menurunkan dirinya sama dengan orang lain. Begitu juga khalifah-khalifah selepas itu. Mereka menurunkan, sedangkan ketika zaman asalnya di suasana sosial di Arab itu, pemimpin mesti paling tinggi lah kedudukannya, dengan kekayaan dia, cara pakaian dia berbeza. Tapi kepimpinan baginda menunjukkan bahawa dia turunkan sampai tahap sama dengan orang lain. Rumah Nabi, rumah sahabat sama je. Jadi punca orang Islam ni sekarang ini menjadi tidak sebaik orang Islam zaman dulu, walaupun sama-sama beriman lah kan. Sebab benda iman ni tak boleh diukur kan. Tapi keucapannya, baca, percaya, iman lah. Tapi segi amal, jadi yang merosakkan ialah kerana pemimpin Islam ini mereka tidak sanggup untuk turun, menjadikan status mereka itu sama dengan rakyat biasa. Dan kita dapati masyarakat di negara-negara yang bukan Islam, pemimpin mereka walaupun tidak sama tapi lebih dekat dengan orang kebanyakan. Bukan sekali berita kan, Perdana Menteri bila naik kereta api sama orang lain. Dulu Brown PM UK kan, dia tidak sekali dalam kereta api sampai berdiri baca surat khabar sebab tak dapat tempat duduk. Itu bukan lakonan, itu real. Maksudnya pemimpin itu dia tak ada keistimewaan yang lebih-lebih sangat. Dan mereka sangat menghormati taxpayer. Kan? Duit siapa kita pakai ni?
Jadi mereka lebih warak lah kan. Betul tak? Cakap segi warak, mereka orang UK, orang Jepun, pemimpin mereka lebih warak daripada pemimpin kita. Ya. Jadi bukan Nabi ajak beriman saya dulu, tapi Nabi tunjukkan. Itulah qudwah hasanah. Jadi yang merosakkan Islam hari ini tiadanya qudwah itu. Ya, qudwah hasanah tak ada. Walaupun iman ada, iman tu tidak menjadikan soleh juga. Sebab jurang yang jauh. Setiap orang rasa nak berlumba untuk dapat apa yang orang lain dapat, yang orang rasa dia tak rasa. Macam rasuah kan. Bila yang atas mengamalkan, yang bawah ni semua dia nak juga apa yang orang tu kecap. Kenapa aku tak boleh? Tapi kalau pemimpin itu dia boleh turunkan, bersihkan diri dia, tunjuk contoh yang baik. Ya. Kalau tak boleh contohi waraknya Nabi pun, contohi warak pemimpin-pemimpin kafir cukuplah. Kan? Waraknya pemimpin Jepun, waraknya ya, pemimpin UK, Switzerland, New Zealand cukuplah. Kan? Tapi kita selalu cakap kita we are the best, kita ni khairul ummah, kan? Tapi hakikatnya ya, nonsense. Tak ada apa cakap ni kan. Ya? Jadi iman semata-mata tidak boleh menjadikan seorang tu soleh. Sebab tu iman amal soleh. Iman soleh tu amal, dia kena amal kan. Iman walladzina amanu wa amilus solihat. Setiap kali iman tu dicantumkan dengan amal soleh. Ya. Sekarang ni masalahnya yang kedua tu tak ada. Iman ada lah. Ya, kita semua orang kita, orang masyarakat Islam ni semua solat ke umum, secara umumnya lah. Ya, bulan Ramadan ni berpuasa semua. Ya, tapi dalam masa yang sama mereka melakukan lagi, masih melakukan amal-amal jahiliah. Ya, jadi itulah sebagai renungan kita dan muhasabah kita bersama pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah Ustaz, kalau kita bagi contoh negara-negara yang non-Muslim ni, nanti orang tanya pula, nak bangunan ke nak Islam? Tak kisahlah air kopi ke, dari kopi ke, dia jadi air teh ke apa. Yang penting Islam tu yang problem tu. Itu jadi masalahnya bila pemikiran kita. Sebenarnya orang kalau yang selalu ditohmah sekular barat sebagainya, sebenarnya orang Islam itu sendiri yang sekular. Dia pisahkan agama dengan keduniaan itu tanpa dia orang sedar. Dia orang nak agama sampai dia orang pisahkan keduniaan tu. So menyebabkan dia orang abaikan dunia sebab nak agama. Siapa yang lebih sekular sebenarnya? Orang liberal yang sekular ke atau orang Islam sendiri yang sekular? Itu yang kena fikir balik. Dan yang itu lagi bahaya sebenarnya, sekular orang agama ni. Sebab mereka menjadikan agama sebagai candu ataupun sebagai bius untuk menolak sebarang kritikan, sebarang penambahbaikan dan menutup kelemahan sisi mereka atas nama agama. Jadi mereka gunakan itu dalam tanpa sedar mereka lebih sekular daripada orang sekular itu sendiri. Jadi itu sahaja surah kita hari ini, surah Al-Insyiqaq, surah yang dikatakan terakhir diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Mudah-mudahan dan terima kasih kepada Ustaz Ali Muda dari TRF atas perkongsian perbincangan dengan surah Al-Insyiqaq tadi. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada perbincangan tadi. Dan sekadar itu sahaja. Selamat berbuka puasa semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.